Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam kemerdekaan. Selamat petang diucapkan kepada saudara-saudari yang sedang menonton Facebook Live kita pada petang ini. Pada petang ini kita bersiaran langsung dalam Facebook page Kementerian Perpaduan Negara dalam program Sembang Kopitiam Unity, yang mana pada petang ini kita akan membawa tajuk RTCAS, yang mana ini adalah program yang julung-julung kali diadakan dalam Facebook Kementerian Perpaduan Negara. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya Nur Isyam Sahidan Ismail daripada Unit Komunikasi Korporat Kementerian Perpaduan Negara. Bersama-sama saya, teman di sebelah saya sudah tentu tak lain dan tak bukan orang yang otai dalam Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, iaitu Puan Safidah binti Abu Samah, Pengarah Bahagian Perhubungan Masyarakat dan Kejiranan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi datang ke petang ini. Kita bersantai dalam Sembang Kopitiam Unity, yang mana biasanya kita akan bersiaran secara langsung untuk kita membawa pelbagai tajuk dan pelbagai topik tentang program-program di Kementerian Perpaduan Negara ini. Jadi pada petang ini kita akan cerita tentang RTCAS. Jadi sudah tentu orang yang paling tepat adalah Puan Safidah, orang otai dalam jabatan kita. Jadi kalau Puan boleh terangkan kepada penonton-penonton kita, apakah sebenarnya yang dikatakan RTCAS ni Puan? Okey, terima kasih Cik Risam, atau biasa saya panggil Cik Sam lah. Ya, saya. Okey, terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, selamat petang dan juga salam kemerdekaan. Ya, betul, salam. Kita tujukan kepada semualah sahabat-sahabat kita yang bersama-sama mengikuti program Sembang Kopitiam Unity pada petang ni. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak kementerian kerana mengundang saya pada petang ini untuk kita membincangkan tentang bersama topik RTCAS, satu program yang satu inisiatif baru di pihak kementerian. Dan saya juga nak mengambil kesempatan ni nak mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada pihak Kementerian Perpaduan Negara, khususnya Unit Komunikasi Korporat UKK, kerana menyediakan platform ni satu inisiatif yang sangat baik, kerana ini merupakan platform untuk kita mempromosikan program-program perpaduan yang dilaksanakan oleh pihak kementerian. Dan juga kita di pihak kementerian kita ada pelbagai jentera kita kan, betul, di pelbagai peringkat. Dan ini adalah usaha kita untuk mempromosikan program-program yang kita laksanakan. Dan sebagaimana yang kita tahu bahawa program-program perpaduan ni, untuk memupuk perpaduan ni kita perlukan usaha, kita perlukan aktiviti dan program secara berterusan. Dan kita harapkan usaha kementerian ini disambut dengan begitu baik sekali, supaya kita sama-sama tahu apa yang dilaksanakan oleh kementerian dalam membantu kerajaan memperkukuhkan perpaduan. Dan bersempena dengan kita akan menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64. Sudah tentulah banyak lagi program dan aktiviti dilaksanakan oleh kementerian untuk kita terus memperkukuhkan perpaduan dan semangat patriotik di kalangan masyarakat pelbagai kaum di negara kita ni. Betul. Jadi salah satunya inilah RTCAS ni kan? RTCAS ni. Okey, so apa yang kita nak bincangkan tentang RTCAS ni? Latar belakangnya. Latar belakang sedikit, latar belakangnya. RTCAS ni adalah merupakan satu inisiatif di pihak kementerian untuk kita memperkukuhkan tanggungjawab kementerian, tanggungjawab sosial kementerian kepada komuniti, dan khususnya kepada komuniti rukun tetangga. Dan komuniti rukun tangga yang terjejas akibat dari pandemik COVID-19 ni. Seperti mana yang kita tahu, pandemik COVID-19 ni telah pun melanda negara kita, malah di seluruh dunia sejak bulan Mac, sejak tahun lepas. Dan sehingga kini hampir 2 tahun dah kan? Hampir 2 tahun. Dan kita tengok kalau angka menunjukkan peningkatan semalam saja 22,000 lebih. Jadi kita perlu bersiap sedia. Dan kementerian juga memainkan banyak peranan melalui
jentera yang kita ada, bagaimana kita nak membantu komuniti untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran berikutan dengan pandemik ini. Jadi melalui program Articast ni, kementerian membantu kita punya komuniti rukun tangga khususnya dengan menyediakan bantuan makanan. Kita panggil sebagai kotak makanan dan juga barangan keperluan asas kepada komuniti rukun tangga kita yang dalam kesusahan, dalam kesempitan. Dan inilah kita kata mereka rukun tangga ni dia bernaung di bawah kementerian, di bawah Jabatan Paduan. Jadi inilah masanya kementerian bersama dengan pelbagai pihak kita bergabung sebenarnya dengan rukun tetangga, dengan NGO, swasta dan pelbagai agensi untuk membantu komuniti kita. Dan program ni telah pun bermula pada bulan Julai yang lalu. Kita mula dengan artikel di Melaka hari itu. Bersama dengan kementerian kita melancarkan pusat arti kita, pusat Articast kita. So kita harap dengan usaha seumpama ini kita dapat sedikit sebanyak membantu komuniti kita yang terjejas dengan pandemik yang melanda negara kita ni. Dan ini kita nak pastikan bahawa masyarakat kita dapat dibantu dengan sebaik-baiknya dan mereka dapat meneruskan kehidupan mereka. Kalau begitu. Tak, kalau sebab golongan-golongan ini adalah golongan yang kita tumpu kepada golongan B40, golongan yang terjejas pendapatan mereka kan ramai kan tak boleh yang meniaga. Kemudian ada yang diberhentikan kerja. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni kita kena sentiasa ada rasa simpati dan untuk membantu golongan-golongan seumpama ini. Bagus sangat inisiatif yang diwujudkan oleh Kementerian Perpaduan ini. Sebab kita tengok sekarang ni memang betul ya tuan-tuan, saudara-saudari sekalian yang menonton, kita tengok bagaimana begitu sukarnya orang sedang berhadapan dengan pandemik, orang diberhentikan kerja, lepas tu orang tak cukup makan, lepas tu nak sara anak, lepas tu nak sara keluarga, lepas tu belapi bilai. Jadi ini sebenarnya program Articast ni dapat mengurangkan beban. Orang kata tak seluruhnya pun, at least serba sedikit. Dapat mengurangkan beban mereka melalui program-program Articast ni di rukun tetangga tempat mereka ni lah ya. Jadi Puan Safidah, kita tengok sekarang ni pun dah ada sukarelawan kita yang bekerjasama dengan Articast ini. Jadi sebenarnya tujuan program ni dilaksanakan secara keseluruhannya, apakah tujuan program tu sendiri Articast ni? Sam, sebenarnya saya nak tambah sikit tentang konsep pelaksanaan, konsep asas kita bila kita melaksanakan program ni. Sebenarnya di bawah kementerian kita juga telah pun melancarkan buku agenda kerja komuniti rukun tangga ataupun RT for All. RT for All tu membawa maksud sebab Articast ni dia sangat berkait rapat dengan gerak kerja KRT dan juga dengan konsep RT for All. Yang 4 gerak kerja tu Puan salah satunya lah ni. Saya ingat ini dapat menghayati lah gerak kerja KRT kita. So kita ada 4 gerak kerja di bawah rukun tangga Sam. Pertama ialah gerak kerja KRT sejahtera. Gerak kerja KRT selamat. Gerak kerja KRT bersih dan indah dan juga gerak kerja KRT sihat. Betul. Program Articast ni adalah di bawah gerak kerja KRT sejahtera. KRT memang memainkan peranan yang penting untuk sama-sama RT rukun tangga sebagai jentera perpaduan di bawah Kementerian Paduan memainkan peranan yang penting, memainkan peranan yang signifikan untuk menggerakkan program-program 4 gerak kerja ni, terutamanya program Articast ni di bawah gerak kerja KRT sejahtera. Dan apa yang kita definisikan sebagai RT for All. So RT for All ni bila kita sebut all ni, maknanya pertama dia merangkumi semua keseluruhan kumpulan etnik tanpa mengira latar belakang. So kita tak kira agama, tak kira bahasa, budaya, kita menumpukan usaha-usaha untuk memupuk paduan, untuk kesejahteraan ini merentasi semua kumpulan masyarakat kita, tanpa mengira umur pun. Dalam rukun tangga ni kita punya kumpulan sasar daripada kanak-kanak, daripada baru lahir hinggalah
kepada golongan orang dewasa, golongan tua. Jadi golongan ini tua, tanggungjawab di bawah rukun tangga. Dan bila kita kata RT for all juga, maknanya program-program yang dilaksanakan oleh rukun tangga ni dia mencakupi macam saya sebut tadi, tentang kesejahteraan, tentang keselamatan, tentang kesihatan dan juga tentang kebersihan. Kalau saya dapat tengok dalam penonton-penonton kita, bahawa kita melihat gerak kerja rukun tangga ataupun tanggungjawab rukun tangga begitu luas sekali meliputi aspek-aspek yang saya sebutkan tadi. Jadi oleh sebab itulah kita kata gerak kerja ni pun kita diletakkan di bawah Pelan Pemerkasaan Rukun Tangga. Pelan Pemerkasaan Rukun Tangga. Jadi untuk merealisasikan, untuk menterjemahkan pelan tu. Jadi kita ada program-program seumpama ni, Sam, untuk memastikan kita bukan hanya ada pelan di bawah kementerian ni, kita bukan hanya ada pelan, tetapi kita menterjemahkan pelan itu di peringkat komuniti kita. Alhamdulillah. Jadi kita ada beberapa objektif bila kita merancang untuk mengadakan program ni. Sebenarnya ini bukanlah program yang di peringkat KRT, sebenarnya di peringkat komuniti memang program ni memang sentiasa dilaksanakan berterusan, sebab rukun tangga kita ni memang telah dipupuk semangat dia, telah disemai, memang tertanam dalam KRT kita ni. Warga KRT ni ialah komuniti yang sentiasa prihatin, komuniti yang sentiasa cakna. Jadi kita bila kita melaksanakan program ni, kita nak satu rebranding ataupun kita nak tingkatkan lagi image, kita nak tingkatkan lagi apa orang kata usaha-usaha di peringkat rukun tangga. Jadi kita namakan program kita RT Cares. RT Cares. Begitu jadi, sekali. Jadi antara objektif kita melaksanakan program ini adalah pertama kita nak memperkukuhkan lagi seperti yang saya sebut tadi, ialah tanggungjawab sosial kementerian kepada komuniti rukun tangga. Maknanya kementerian begitu prihatin, cakna kepada komuniti rukun tangga yang selama ini banyak berkorban, memberi sumbangan, menggerakkan program-program perpaduan di peringkat komuniti. Yang kedua, bagaimana kita menggerakkan program ini adalah melalui kita perkasakan RT kita. Itu yang paling penting, kita perkasakan komuniti, maknanya KRT sendiri yang mengambil inisiatif menggerakkan program ini di peringkat komuniti masing-masing. Dan seterusnya Sam, sebenarnya di dalam program RT Cares ni dia ada dua gerak kerja. Selain daripada bakul makanan, kita juga ada unit tindakan dan juga unit siar raya. Dan tim inilah yang bergerak dia bergerak dalam komuniti dan dia membuat bahan, membuat kempen, pematuhan masyarakat kepada SOP yang ditetapkan oleh MKN, KKM. Kemudian sekarang ni kita pertingkatkan program vaksinisasi kan. Jadi kita nak masyarakat yang belum daftar, belum divaksinkan supaya bersama-sama membantu kerajaan untuk kita menjayakan program vaksinisasi. Dan akhir sekali kita sudah tentulah bila kita melaksanakan program ni, kita buat promosi, kita nak membentuk masyarakat yang prihatin, masyarakat yang penyayang. Okey, Puan Safidah, begitu jelas sekali penerangan Puan Safidah tadi, daripada pembentukan, daripada latar belakang sampailah kepada tujuan program itu dilaksanakan, serta fokus grup orang-orang yang kita bantu kan di bawah rukun tetangga. Jadi Puan Safidah, kita tengok saudara-saudari sekalian, kita tengok kita punya penonton ni nampaknya ada yang ucap tahniah, lepas tu ramai nampaknya yang komen dan ada yang like, dan juga kita tengok tu ada juga yang kata daripada rukun tetangga sendiri tu kan, Taman Intan Delima. Jauh-jauh ni pun tengok ni, seluruh negara. Kita mengharapkan saudara-saudari sekalian terus jangan lupa like, follow dan juga share Facebook page Kementerian Perpaduan Negara. Saudara-saudari kita boleh terus juga hashtag kami bersama RT Cares. Jom kita sama-sama trendingkan RT Cares kita. Okey Puan Safidah, kita tengok ramai yang dah tengok kita ni dalam Facebook live ni, Sabah, Sarawak, seluruh negara. Jadi kita mengharapkan cuaca mereka juga di sana ni cuaca baik-baik. Hari ni Putrajaya cuaca mendung Puan Safidah. Cuaca mendung. Semalam alhamdulillah cuaca baik. 2-3 hari lepas cuaca hujan. Jadi kita faham bahawa inilah dia
apa orang kata monsun dalam negara kita, tak menentu. Walaupun hujan, walaupun taufan ke apa pun, tapi RTKS tetap berjalan ya puan. InsyaAllah RTKS tetap berjalan. Tuan-tuan jangan lupa, ingat kalau perlukan bantuan bolehlah merujuk kepada RTKS ataupun rukun tetangga dekat kawasan masing-masing, kan mereka membantu sedaya upaya dalam konteks program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Perpaduan ini. Okey Puan Safidah, kalau kita tengok sekarang ini, pandemik COVID-19 masih berterusan. Kita berhadapan dengan cabaran bagaimana kita nak mengurangkan, landaikan COVID ini. Jadi, apakah kita melihat sekarang ini dalam kaedah-kaedah pelaksanaan itu? Apakah kaedah pelaksanaan itu dilaksanakan dalam keadaan pandemik COVID-19 ni? Adakah SOP-SOP tertentu ke yang perlu diikut oleh sukarelawan kita? Ya. Okey, Sam, dan sebelum tu saya nak mengalu-alukan apa ni penonton-penonton yang bersama-sama kita pada petang ni. Betul. Terima kasih, ini menunjukkan kita begitu prihatin, kita ingin mengambil tahu tentang apa yang dilaksanakan ini. Betul. Dan saya mengucapkan banyak ramai terima kasih. Tu tengok tu, alhamdulillah. Harap-harap dia orang dapatlah maklumat-maklumat ni jelas kepada mereka, kan. Sebab dia melibatkan rukun tangga kita. Rukun tangga ni satu jentera yang sangat penting. Ya, betul. Sam, dan kita memang apa orang kata semangat kesukarelawanan di kalangan golongan RT ni memang kita tak dapat dan kita di pihak kementerian kita apa sangat menghargai dan menjanjung tinggi. Mereka tak dibayar gaji, tidak ada mereka allowance sukarelawan pun. Kalau kita kata di negara luar kan, ketika sukarela ni bila dikonvert kepada dolar dan sen ni sangat tinggi nilainya. Begitu juga, tapi di negara kita ni kita masyarakat kita ni kita nak menggalakkan apa orang kata terlibat dalam kerja-kerja kemasyarakatan, terlibat dalam kerja-kerja sukarela. Dan kalau kita apa orang kata ingin terlibat bersama-sama dengan kerja-kerja sukarela ni, rukun tetangga adalah merupakan salah satu platform yang sangat tepat, paling tepat untuk sekali, kita menyumbang kepada komuniti kita, kita menyumbang kepada negara kita. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada RT kita yang bersama-sama menonton program kita pada petang ini, sebab mereka lah tonggak yang menggerakkan program ni. Mereka ni lah sukarelawannya, kita bangga dengan mereka. Betul. Tapi mereka kena ikut SOP juga, kan? Itu sangat penting. Jadi sebenarnya macam saya sebut di peringkat awal, bila bermula je pandemik ni dan bila ada masyarakat terjejas, KRT kita dia terus menggerakkan apa program-program bantuan makanan ni dalam komuniti mereka. Jadi kita dalam program RTK ni kita pertama sekali ialah kita ada dua kaedah. Kita menggerakkan program ini di seluruh negara, di semua daerah. So kita punya RTK Center. Apa yang ada di RTK Center ataupun pusat RT ni, pusat RTK ni ialah kita di situlah kita jadikan sebagai pusat di mana kita menerima sumbangan makanan apa semua ni. Dan kita di pusat tu kita ada dua kaedah makanan ni. Satu kita sediakan dalam bentuk kotak makanan atau makanan, dan satu lagi kita sediakan gerobok komuniti rukun tangga. Jadi di situ kotak makanan ni kita akan pergilah kepada KRT sebab kita ada SOP kita sendiri dalam menggerakkan program ni. Maknanya kita jawatankuasa RT akan mengenal pasti. Jawatankuasa RT ni cukup hebat, Sam. Dia orang memang tahu, dia kenal lah dalam komuniti tu siapa yang perlukan bantuan, siapa yang terjejas dan sebagainya. Jadi mereka ni dikenal pasti, dan jawatankuasa RT lah yang akan apa orang kata menyerahkan nanti, membantu menyerahkan dengan SOP telah ditetapkan. Itu mesti. Jadi sebenarnya program ni pun kita mendapat apa orang kata apa yang penting ialah SOP itu mesti dipatuhi, dan kita tidak melibatkan ramai. Maknanya bila kita bergerak tu kita patuh SOP yang telah ditetapkan. Jadi dan kedua kita ada gerobok komuniti RT tu kita sediakan juga. Maknanya itu kita serah ikut keperluan. Mungkin
kalau perlukan beras saja, itu akan diserahkan kepada komuniti kumpulan yang terjejas. Kita melihat kepada keperluan mereka lah. Kita melihat kepada keperluan barang-barang keperluan harian lah ya. Betul, Sam. Dan seterusnya program ini yang saya sebut tadi, dia ada 2 gerak kerja dan daripada mana kita dapat sumbangan ini? Daripada kementerian sendiri, daripada komuniti arti kita yang sama-sama nak membantu ni. Walaupun satu tin susu, sepaket Maggi, kita terima bantuan daripada komuniti. Dikumpulkan. Sebab kita nak menanamkan semangat saling membantu. Nanti kita berbincang kenapa kita ada logo tu, Sam. Itu yang saya nak tanya puan tu saja. tu. Jadi kita ni ada logo, kita ada konsep dan itulah yang kita nak terjemahkan dalam masyarakat kita, sebab kita nak tanamkan semangat ingin membantu. Dan dalam Islam pun disebut manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain kan. Benar. Jadi itu yang pertama. Jadi kita dapat sumbangan daripada mana pihak, kita akan kumpulkan dan kita akan agihkan semula kepada komuniti. Okey, ini sesuai lah dengan konsep arti ni, daripada komuniti kepada komuniti. Itu yang pertama, gerak kerja kita. Yang kedua, kita ada dinamakan sebagai unit tindakan MOVAC. Kita MOVAC ni mobilisasi vaksin komuniti. Dan juga kita ada tim siaraya. Okey, so apa fungsi ni? Fungsi kedua-dua unit ni adalah mereka akan terlibat untuk mengagihkan kotak makanan. So dalam KRT ni, kita program ni kena jalan secara berterusan, bukan sekaligus kita dapat perkara ni kita terus agihkan. Tak, kita nak pada hari-hari tertentu, sukarelawan RT kita menggerakkan program ni, kemudian dia turunlah kepada KRT. Mungkin pada minggu ni dia pergi kepada 2 floor KRT, minggu depan proses itu akan berterusan. Proses yang berterusan. Kemudian unit ni lah akan bertindak untuk, satu, dia mengagihkan kotak makanan dalam komuniti RT tu. Yang kedua, dia akan membuat kempen dan hibahan. Maknanya bagi tahu kepada masyarakat, kita ada guna KRT kita sangat kreatif, guna laut hela untuk ataupun apa jua kaedah untuk dia menyampaikan sambil dia bergerak dalam komuniti tu, dia menyampaikan kita kena patuh SOP, apa keputusan-keputusan kerajaan yang terbaru berkaitan dengan COVID ni. Kemudian siapa yang belum daftar, unit ni lah yang akan membantu mereka untuk mendaftar. Jadi program-program ni lah kita gerakkan 2 gerak kerja ni. Dan akhirnya kita nak membantu. Kita kena bersatu. Bersatu untuk unity kan. Bersatu, dan juga kita bersatu untuk membantu negara kita dan kita semua untuk keluar daripada pandemik ini. Ya, betul. Okey Puan Safidah, begitu jelas penerangan Puan Safidah tadi dari segi aspek pelaksanaan dengan SOP-nya. Sekali lagi, itulah dia pentingnya kalau kita tengok saudara-saudari sekalian, sukarelawan ini kan, bukan hanya sukarelawan di dalam Kementerian Perpaduan, ramai sebenarnya sukarelawan di luar sana yang memang tidak memerlukan orang kata perlu dibayar pun. Kan, mereka terus membantu masyarakat yang memerlukan. Semoga mereka mendapat orang kata barakah daripada keikhlasan mereka. Puan Safidah, kita tengok sekarang ni kita ada hampir 400 komen. Terima kasih kepada saudara-saudari penonton Facebook Live page Kementerian Perpaduan Negara. Saya memaklumkan sekali lagi, hari ini tajuk kita adalah tajuk RTCAS. InsyaAllah mungkin next nanti ya Puan, untuk seterusnya kita akan bawa tajuk-tajuk tentang dasar perpaduan negara, tentang pelan pendidikan awal kanak-kanak, RT for all dan sebagainya. Betul, banyak sebenarnya yang kita nak kongsikan dengan masyarakat, dengan rakyat Malaysia ni, apa yang usaha kementerian sejak ditubuhkan pada Mac 2020 sehingga sekarang. Betul. Begitu banyak kita punya inisiatif untuk kita sharekan dengan masyarakat, sebab usaha-usaha paduan ni akan balik kepada masyarakat. Balik semula kepada kita masyarakat. Ada banyak pelan, kita ada dasar, kita ada blueprint, kita ada pelan tindakan perpaduan. Ini semua kita akan sampaikan kepada masyarakat, sebab masyarakatlah, rakyat sendirilah yang akan mengambil tanggungjawab ni. Itu saya nak tanggungjawab bersama perpaduan kan? Ni dia adalah merupakan merupakan tanggungjawab bersama. Jadi bila sebut perpaduan tu, semua rakyat kita ni
perpaduan tu adalah tanggungjawab semua rakyat. Betul. Betul Puan Safidah, itulah dia. Sekali lagi saya nak maklumkan kepada saudara-saudari penonton-penonton Facebook Live, kita semakin meningkat nampaknya Puan Safidah. Kita punya komen, kita punya jumlah penonton semakin meningkat. Dan saya sudah tentu pasti yakin dan percaya saudara-saudari penonton kita dia dapat dah maklumat apa yang Puan Safidah sampaikan tadi. Dari segi aspek macam mana cara penyampaian bantuan dan sebagainya, terutama keperluan harian kita kan. Okey Puan Safidah, kalau boleh tanya sikit. Okey, yang ini di belakang kita ni kalau Puan Safidah tengok okey, kita sempena hari kemerdekaan kita, kita ada tugu negara, kita buatlah banner sikit. Jadi RTKS ni pun ada logo. Jadi kalau Puan Safidah boleh cerita sikit apa signifikannya logo ni sampai boleh cantik macam tu, logo RTKS ni. Cantik cantik sangat. Bila kita turun pun memang mendapat pujian lah. Logo ni maknanya macam saya kata satu branding kepada kita punya program. Jadi kepada rukun tangga di seluruh negara, saya pun berharapkan bila kita buat program ni, program RTKS ni, kita program bantuan makanan dan sebagainya, kita boleh gunakan logo RTKS ni. Ini satu brand kepada program rukun tangga. Dan kalau kita tengok logo ni, Sam, dia ada logo KRT ke situ, dia ada tanda love, betul, dan juga tanda, dan ada dua tangan uluran tangan, pejabat tangan. Okey. Satu tentang tanda love tu. Itu menunjukkan dalam masyarakat Malaysia, dalam komuniti ni kita kena ada perasaan kasih sayang di antara satu sama lain. Kan kita walau apa pun kita punya orang kata latar belakang, kan kita berbeza agama, tetapi kita harus memupuk rasa kasih sayang ni dalam komuniti kita dan di mana saja. Yang kedua, kita tengok tangan tu. Tangan tu, pejabat tangan itu menunjukkan bahawa kita nak menggalakkan dalam masyarakat ni kita perlu ada orang kata sifat kebersamaan. Sebab kita punya hashtag tu ialah kita bersama. Kita bersama. Benar? Satu kita bersama RTKS. Maknanya dua orang kata ada tangan yang susah, ada tangan yang memerlukan bantuan, dan satu ada tangan yang menghulur. Jadi kita gabungkan kedua-dua ni untuk kita saling membantu, saling prihatin di antara satu sama lain. Inilah sebenarnya yang ditekankan dalam masyarakat yang kita yang berkemampuan, kita hulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Macam saya sebut tadilah, maknanya kita digalakkan untuk membuat kebaikan, kebajikan kepada orang lain. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Puan Safidah. Sekali lagi saya menyeru kepada semua saudara-saudari anda sekalian sedang menonton, terus like, share dan follow Facebook page Kementerian Perpaduan Negara. Dan saya tengok dekat sini ramai yang makin komen. Kita tengok Puan Safidah tahniah atas inisiatif terbaik tepat pada masanya untuk membantu meringankan beban mereka yang memerlukan daripada Puan Haji Ahmed. Wah, bayangkan seluruh negara sedang perhatikan kita, sedang menonton ni Puan Safidah. Ada juga ucapan salam kepada Puan Safidah. Mungkin staf-staf Puan Safidah dulu ni kot. Saya difahamkan Puan Safidah dulu pernah lama bertugas di Johor kan? Saya adalah beberapa negeri, saya pernah bertugas di Kelantan, di Negeri Sembilan dan Alhamdulillah. di Johor. Ya kan? Okey, kita tengok juga dekat sini. Okey, kita harap kita punya jumlah penonton ramai. Yang paling penting sebenarnya bukan hanya jumlah Puan Safidah. Yang paling penting mesej apa yang kita dah sampaikan tadi kepada mereka. Jadi kita dapat sampaikan mesej-mesej untuk Kopitiam Unity kali ini. Tajuk kita RTKS. Jadi saya yakin dan percaya mereka dah mendapat maklumat-maklumat dengan jelas sekali. Cuba akhir sekali Puan Safidah, mungkin ada apakah harapan Puan Safidah terhadap program RTKS ini? Terutama kepada sukarelawan dan juga kepada golongan-golongan yang memerlukan. Apakah harapan Puan Safidah sendiri? Okey, yang pertama Sam, harapan kita sudah tentulah apa yang kita usahakan ini, apa yang kita gerakkan ini akan sedikit sebanyak, walaupun kita mungkin tidak berupaya untuk mencakupi semua
golongan sasar, tetapi sikit sebanyak kita harapkan bantuan ini dapat meringankan beban, mengurangkan kesusahan, keperitan. Kita tahu, kita dapat merasakan denyut nadi golongan-golongan yang terjejas dengan pandemik ini. Jadi harapan kita di kementerian dan juga di peringkat KRT, saya percaya bila kita buat program tu, matlamat kita adalah untuk membantu golongan-golongan ini. Maknanya kesusahan mereka itu dapat kita rasakan dan kita memberikan bantuan yang sewajarnya. Denyut nadi rakyat ni. Itu yang penting tu. Sampai macam tu sekali, macam mana kita nak dapat orang kata membantu mereka. Jadi kita dapat tahu denyut nadi rakyat kita kan. Terutama dalam RT kita, dalam kawasan rukun tetangga kita ni, komuniti tu. Jadi tuan-tuan, saudara-saudari sedang penonton, kita boleh saksikan, tengok bagaimana kita saksikan sama-sama video Movek yang kita boleh sama-sama tengok. Silakan. Okey Puan Safidah, itulah dia tadi video Movek yang kita dapat saksikan sama-sama. Ini antara inisiatif Kementerian Perpaduan Negara dalam orang kata menambahkan program vaksinasi kepada golongan-golongan yang telah kita sasarkan. Jadi Puan Safidah, kita tengok sekali lagi, berbalik kepada RT Cares tadi kan, kita dapat tengok macam mana kita membantu masyarakat dengan gabungan sukarelawan di dalam komuniti rukun tetangga kita. Jadi sudah tentu banyak orang kata manfaat-manfaat yang boleh diperolehi, terutama dari segi aspek sukarelawan itu sendiri. Saya nak tanya Puan Safidah lah, sukarelawan kita ni macam mana sebenarnya kita pilih sebenarnya? Kita pilih? Adakah mereka datang kepada RT ataupun kita pilih daripada golongan-golongan remaja ataupun lepasan universiti, atau macam mana sebenarnya sukarelawan kita yang kita pilih untuk membantu dalam RT Cares ni? Okey, sebenarnya Sam, rukun tangga ni kita tubuhkan di kawasan-kawasan yang tertentulah kita dah tetapkan. Kemudian dan dia dimohon oleh komuniti untuk menubuhkan rukun tangga dalam kawasan mereka. Dan salah satu kekuatan atau keunikan rukun tetangga ialah macam saya sebut tadi, kumpulan sasar kita ni daripada kanak-kanak, daripada lahir sehinggalah golongan dewasa. Memang kita punya aktiviti, kita punya gerak kerja tu merangkumi kumpulan sasar kita, dan itulah kekuatan. Dan satu lagi kekuatan rukun tangga inilah kita apa jua aktiviti ni, program kebajikan, program keselamatan, program ekonomi, program agama, pendidikan dan sebagainya. Maknanya program dan aktiviti rukun tangga ni sangat luas. Dan bila kita tubuhkan, kita ada rukun tangga di satu kawasan kediaman tu, maknanya inilah kita punya komuniti rukun tangga, dan kita ada jawatankuasa kita. Jadi sebenarnya bila kita dalam satu kawasan rukun tangga, tidak ada orang kata had, siapa yang terlibat sebagai sukarelawan. Dan siapa je, macam saya sebut tadi, siapa yang berminat, mari kita sama-sama terlibat dalam rukun tangga. Dan rukun tetangga, kalau kita orang kata memang nak menyumbang kepada komuniti, kepada siapa saja, inilah platform kita. Semangat kesukarelawanan. Dan sebenarnya dalam keadaan sekarang ni memang menjadi satu cabaran lah untuk orang terlibat dalam
kerja-kerja sukarela. Dengan keadaan kita SOP sangat sekarang ni kan. Sudah terutamanya golongan remaja. Kita ada dalam rukun tangga ni kita ada 4 kelompok komuniti kita yang dipanggil jiran wanita, melibatkan jiran wanita. Kemudian kita ada jiran muda, golongan-golongan muda kita. Kemudian kita ada tunas jiran, pulang kanak-kanak sehingga 13 tahun, dan juga kita ada golongan jiran warga emas. Jadi inilah kumpulan-kumpulan kita, kumpulan sukarelawan kita. Jadi kalau kita berminat, kita nak memberi sumbangan, kita nak membuat kebajikan, datanglah kepada rukun tetangga kita. Tidak ada langan, siapa saja. Makna kita tak ada kota, kita tak ada kalau yang penting kita ada niat untuk menyumbang tenaga dengan ikhlas, kan? Menyumbang pemikiran, dan yang paling pentinglah kita nak memastikan dalam rukun tangga ni, dan juga khususnya bila kita terlibat dalam kerja-kerja sukarela ni, yang ada 2 perkara yang sangat penting saya nak share. Selalu saya sebutlah, ialah pertama, bila kita sebagai organisasi sukarela ataupun kita merupakan sukarelawan, ada 2 sekurang-kurangnya elemen penting, iaitu pertama, kita kena komitmen. Walaupun dia kerja sukarela, tapi kita kena ada komitmen. Kita tak boleh buat sambil lewat. Dan yang kedua ialah kita kita perlu banyak berkorban. Kita berkorban dari segi masa, kita berkorban dari segi tenaga, pemikiran dan sebagainya untuk kita menjayakan kerja-kerja sukarela. Okey, Puan Safidah, ada satu soalan daripada sidang penonton kita ni, Puan Safidah. Daripada Puan Yani Yasin. Beliau bertanya kepada kita, bagaimana komuniti ingin turut serta salurkan bantuan melalui rukun tetangga. Tadi Puan Safidah ada sentuh sikit tadi. Mungkin kalau Puan Safidah boleh terangkan lagi kepada penonton-penonton kita di luar sana, bagaimanakah komuniti kita yang mungkin nak membantu, dengan ikhlas nak membantu, nak salurkan melalui rukun tetangga kita. Ya, Puan Safidah boleh jawab kalau ni. Terlebih dahulu saya pun nak mengucapkan alhamdulillah, terima kasih kepada masyarakat kita yang menyaut orang kata program seperti ini kan, program bantuan ni. Nampak mereka nak membantu ni. Betul. Sebenarnya Sam, di negara kita ni, di Malaysia ni, masyarakat kita ni sebenarnya ramai orang nak membantu. Kan. Jadi cuma mereka nak salurkan di mana, ke mana mereka nak perlukan bantuan mereka. Jadi sangat kita alu-alukan, dan seperti saya sebut, program ni kita gerakkan di seluruh negara, di semua daerah dan bahagian. Jadi kepada dan di peringkat KRT pun kita ada lebih 8,330 KRT di seluruh negara. Jadi kepada pihak-pihak yang ingin turut serta, sebenarnya harapan saya salah satunya ialah supaya lebih ramai masyarakat ataupun pihak swasta ke mana menghulurkan bantuan bersama-sama dengan arti care kita ni untuk membantu masyarakat. Amat dialu-alukan ya tuan-tuan, sidang penonton semua. Jadi sebenarnya kita pun ada penyelaras di peringkat daerah ataupun bahagian, dan kita kalau yang berminat sumbang kepada arti boleh berhubung dengan KRT kita dalam kawasan-kawasan tu, dan kita ada pejabat perpaduan daerah atau bahagian bolehlah berhubung untuk menyalurkan sumbangan mereka. Okey, mereka boleh salurkan terus kepada tempat-tempat yang tadi itulah ya. Alhamdulillah Puan Safidah, nampaknya kita dah pun sampai ke penghujung rancangan kita. Program Sembang Kopitiam Unity. Dalam tajuk kita dah tentulah hari ini RTCAS. Saya tengok Puan Safidah begitu lancar sampaikan mesej terus kepada penonton kita. Saya yakin dan percaya penonton kita ni mesti dah dapat dah maklumat-maklumat ni. Dan yang nak menyumbang ni mesti tak sabar-sabar nak menyumbang, nak membantu bersama-sama RTCAS kita. Itulah harapan kita sebenarnya. Ya, betul. Alhamdulillah. Jadi kami di pihak Unit Komunikasi Korporat Kementerian Perpaduan Negara sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Safidah kerana sudi orang kata berkongsi dengan kita secara santai. Kita pun ada air ni Puan. Lepas ni kita boleh minum Saya rasa tekak Puan ni dah kering dah ni. Lebih setengah jam dah kita sampaikan mesej kepada penonton-penonton kita di luar sana. Ya, jadi sekali lagi jangan lupa. Saya tambah sila Puan Safidah. Sebab kita pun tak lama lagi akan menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64. Jadi kepada khususnya lah kepada semua kawasan rukun tangga di seluruh negara. Sekarang ni kita sedang melaksanakan
dengan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Dan banyak sebenarnya kementerian banyak program yang dirangka untuk dilaksanakan di peringkat komuniti, untuk kita sama-sama semarakkan semangat perpaduan dan patriotisme. Jadi kepada rukun tangga yang merupakan jentera yang penting kepada kementerian ni, diharap dapat menggerakkan aktiviti-aktiviti untuk kita sama-sama menjayakan ataupun kita sama-sama meraihkan hari kebangsaan kita pada tahun ini. Dan saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga rukun tetangga, kepada pegawai di peringkat negeri dan daerah yang sama-sama menjayakan program pada hari ini. Dan tidak lupa juga kita punya unit komunikasi korporat yang telah pun menyediakan platform ni, satu platform yang sangat bagus. Lepas tu kita ada berlatar belakang kemerdekaan. Saya nak sebut sebenarnya di kementerian kita telah pun, kalau kita pergi di mana-mana sudut, kita boleh tengok posternya, kita boleh tengok informasi, gambar, arca. Itulah kita nampak semangat kemerdekaan di Kementerian Perpaduan Negara. Alhamdulillah, harap-harap semangat ini bukan hanya di kementerian, sampai juga kepada artis, juga ke seluruh negara. Kita kibarkan jalur gemilang kita. Terima kasih juga bersama-sama kita ni ada bos daripada unit UKK Puan Hayati, yang bos saya mencetuskan idea untuk mengadakan program pada hari ini. InsyaAllah selepas ni lebih ramai InsyaAllah bersama-sama dalam program ni. Itulah dia. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Puan Safidah. Kita tengok penonton kita semakin nak penghujung ni, Puan Safidah semakin ramai komen, share, like, dan alhamdulillah. Yang paling penting mesej kita pada hari ni walaupun tak lama tapi dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat kita di seluruh negara. Jadi kalau perlukan bantuan seperti apa yang tadi Puan Safidah maklumkan, rujuklah kepada RTCast di tempat masing-masing. Jadi sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Puan Safidah, kepada unit komunikasi korporat Kementerian Perpaduan Negara, dan juga sekali lagi kepada semua penonton, jangan lupa like, follow dan share page Kementerian Perpaduan Negara. Jadi saudara-saudari sekalian, kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.